Halo, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita sambung part yang ketiga. Mekanisme pendengaran. Jika kita lihat dalam gambar ini, there's a pointer. Okay, cikgu harap kamu boleh nampak pointer cikgu. Ini adalah mekanisme pendengaran. Yang ini megafon akan mengeluarkan bunyi yang kuat. Kemudian cuping telinga ini akan menumpukan semua bunyi itu masuk ke dalam salur telinga, dan seterusnya getaran bunyi itu akan dikesan oleh gegendang telinga. Gegendang telinga akan menggerakkan osikel dan seterusnya akan sampai di jendela bujur. Apabila sudah sampai ke jendela bujur, getaran itu akan diubah menjadi impuls oleh koklea, dan impuls itu akan disampaikan ke otak melalui saraf auditori untuk ditafsirkan. Okey, mari kita tengok sumber bunyi cuping telinga. Cuping telinga akan menerima dan mengumpulkan gelombang bunyi. Kemudian bunyi itu masuk ke dalam salur telinga. Salur telinga menyalurkan gelombang bunyi itu ke gendang telinga dan menyebabkan gegendang telinga bergetar. Getaran ini dikuatkan oleh tulang osikel dan dihantar ke koklea melalui jendela bujur. Sel saraf dalam koklea akan menukarkan getaran bunyi itu kepada impuls saraf, dan impuls saraf kemudian dihantar melalui saraf auditori ke otak untuk ditafsirkan sebagai bunyi. Mekanisme penglihatan manusia pula adalah yang pertama, dia akan mengesan sinar cahaya dari objek memasuki mata melalui kornea, diikuti oleh gelam air, kanta mata dan gelam maca sebelum sampai ke retina. Semua bahagian mata ini akan memfokuskan sinar cahaya dari objek ke retina. Sinar cahaya akan merangsang fotoreseptor untuk menghasilkan impuls saraf dan dihantar ke otak melalui saraf optik. Otak akan mentafsirkan impuls saraf tersebut dan imej yang kecil dan dalam keadaan terbalik pada retina akan kelihatan tegak. Kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Kepekaan kulit terhadap rangsangan bergantung kepada bilangan reseptor dan juga ketebalan epidermis kulit. Contohnya, hujung jari kita sangat peka terhadap sentuhan kerana di hujung jari terdapat bilangan reseptor sentuhan yang banyak dan epidermis yang nipis. Lidah, hidung dan bibir juga sangat peka terhadap sentuhan. Siku, tapak kaki dan belakang badan pula kurang peka terhadap sentuhan. Ini dan ini. Kulit bahu dan juga tapak tangan. Kenapa jarum ini tidak dicucuk pada kita punya tapak tangan? Sebab di sini kurang reseptor dan tebal. Sebab itu apabila dicucuk kita tidak terasa terlalu sakit. Berbanding kita cucuk pada bahagian tapak tangan yang mempunyai ketebalan epidermis yang nipis dan juga bilangan reseptor yang tinggi. Sudah tentu kita rasa sakit.
Kawasan berbeza pada lidah lebih peka terhadap rasa tertentu. Ini petunjuk dia. Tolong tengok pada bahagian gambar ini. Sementara cikgu baca teks. Semua kawasan lidah adalah peka terhadap kelima-lima rasa. Tetapi kawasan berbeza pada lidah mempunyai kepekaan yang berlainan terhadap rasa tertentu. Contohnya, kawasan hadapan lebih peka terhadap rasa manis, manakala bahagian tepi lebih peka kepada rasa masam ataupun masin. Kawasan belakang pula lebih peka terhadap rasa pahit. Kawasan tengah, di bahagian tengah lidah pula, lebih peka terhadap rasa umami. Okey, kita akan masuk pada part yang seterusnya. Hadria penglihatan pada video seterusnya.